السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesihatan, kehidupan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat pada maghrib, dan seterusnya kita dapat berada dalam pengajian kuliah kita pada malam ini untuk kita menyambung semula pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan Alhamdulillah kita diberikan peluang untuk berada di dalam bulan Rajab yang barakah ini, dan kita sama-sama berharap dan memperbanyakkan permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kepada kita pada tahun ini untuk kita dapat bertemu dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan menyambung semula pada fasal berkenaan dengan tajuk sunnah memakai pakaian putih, merah, hijau, kuning, hitam, serta apa yang diperbuat daripada kapas, bulu dan lain-lain kecuali sutera. Kita akan sambung pada hadis yang keempat. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil Abtah fi qubbatin lahu hamra min adamin, mukamman min adamin, fa kharaja Bilalun bi wudu'ihi fa min nadhihin wa na'il, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzur ila bayadi saqaihi, fatawadda'a wa adhana Bilalun faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Thumma rukizat lahu 'anazatun fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himaru la yumna'. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sebut muttafaq alaih, maknanya hadis ini diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Okay, kita tengok maksud daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Juhaifah, ya, Abu Juhaifah As-Suwa'i radhiyallahu an, yang mana beliau adalah termasuk di antara salah seorang sahabat Nabi daripada kabilah Al-Amiri, ya, daripada kabilah Al-Amiri, dan beliau adalah termasuk di antara sahabat baginda yang telah pun
masuk kepada meluk Islam, di mana saat apabila baginda Nabi telah pun berhijrah ke kota Madinah. Beliau adalah seorang sahabat yang datang daripada Kufah, dan beliau telah pergi ke Madinah semata-mata untuk beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia mengatakan, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika baginda berada di Abtah. Ketika baginda berada di Abtah. Abtah ni apa tuan-tuan? Abtah ni padang pasir yang lapang. Dikatakan tempatnya di Muhassab. Muhassab ni tempat-tempat yang berbatu kecil. Ketika baginda duduk dalam satu kemah, qubbah ni kemah yang berwarna merah, yang terbuat daripada adamin. Adamin ni kulit binatang lah. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, sedang berada di padang pasir, duduk di bawah kemah di kawasan Muhassab. Ada riwayat mengatakan peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW menuju ke kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Jadi bila Nabi duduk di situ, tiba-tiba keluarnya Bilal membawa air wuduk untuk baginda berwuduk daripadanya. Maka ada orang yang telah pun membasahi dirinya, dan ada di antara mereka yang sekadar mengambil air wuduk daripadanya sedikit-sedikit. Maknanya bila Bilal sediakan bekas wuduk, ada sebahagian sahabat dia pakai air wuduk itu dengan cara menuang, ada yang dengan cara mencedok. Itu beza dia, kaedah mereka berwuduk. Kemudian setelah itu keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda memakai pakaian yang berwarna merah. Dan ketika itu, kata Abi Juhaifah, aku melihat betis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat putih. Nampak betis Nabi, tapi pakaian Nabi daripada atas sampai kepada separuh betis Nabi itu berwarna merah pakaian Nabi. Kemudian aku melihat baginda berwuduk, dan kemudian aku mendengar Bilal melaungkan azan. Maka aku juga mengikut jawapan kepada setiap apa yang diucapkan oleh Bilal. Kemudian aku melihat Bilal apabila dia membaca hayya 'alas salah, dia condong ke arah kanan. Bila dia sebut hayya 'alal falah, dia memalingkan wajahnya ke arah kiri, yaminan wa shimalan. Ada riwayat disebut begini, Bilal pusing kanan, lepas tu dia ke kiri. Ada dua kaedah. Satu hadis sebut masa Bilal sebut hayya 'alas salah, dia pusing kanan. Hayya 'alal falah, dia pusing kiri. Ada riwayat satu lagi, hayya 'alal falah, kanan dulu, falah salah minta apa? Hayya 'alas salah, kanan dulu, lepas kanan dia pusing ke kiri, habis. Hayya 'alal falah, mula daripada kiri sampai ke kanan, habis. Ada dua cara boleh buat. Hayya 'alas salah, mula daripada tengah ni, hayya 'alas salah, kanan pergi kiri. Hayya 'alal falah, daripada tengah pergi kiri, pusing balik ke kanan. Dua kaedah yang dibuat oleh Bilal. Sebab tu kalau kita tengok di sini, kata Abi Juhaifah, aku melihat mulut Bilal dan mengikuti ucapan azannya, dia ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kemudian disebutkan, kemudian baginda Nabi SAW telah memacapkan
Anazah. Anazah ni satu tongkat yang sederhana, Nabi pacakkan di hadapan Nabi SAW sebagai sutra. Kemudian baginda salat di belakang tongkat itu tanpa terhalang bagi baginda jika adanya himar, keldai ataupun anjing yang melintas di hadapan tongkat tadi. Okey. Sekarang ni kita nak tengok beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, tuan-tuan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan bila kita bermusafir, antara sunnah yang kita kena buat adalah sentiasa membekalkan air, bukan sekadar untuk minuman, tetapi juga bekalan untuk berwuduk. Kita hari ini pergi berjalan tak bawa air melainkan air minum. Kenapa kita tak bawa air untuk wuduk? Sebab kita rasa mudah nak berhenti di mana-mana, biasanya tempat ada air. Tapi andai kata kalau tempat tu yang kita berhenti R&R tu tak ada air, agak-agak macam mana? Mungkin kita rasa boleh beli kat kedai, mudah. Sebab nikmat yang Allah bagi kat kita hari ini, mudahnya untuk kita berwuduk. Kalau ikutkan tuan-tuan, bila Allah bagi nikmat mudah berwuduk, patutnya lebih rajinlah kita semayang. Sebab apa? Sebab nak berwuduk mudah. Tak perlu nak menjaga wuduk dalam tempoh yang lama. Mudah untuk kita mengerjakan solat sunat wuduk dan mendapatkan pahala mengulangi wuduk di atas wuduk, yang disebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Zaman Nabi SAW dulu, nak katakan betapa sahabat memikirkan tentang salat. Bila mereka nak musafir, mereka bawa bekal air, satu untuk minuman, satu lagi untuk bekalan mereka berwuduk. Jika dalam perjalanan di padang pasir, sukar dan sulit untuk mereka berwuduk, walaupun dalam Islam boleh tak tayammum. Patutnya mereka tak payah bawa bekal air pun tak apa, sebab kalau tak ada air boleh tayammum. Tapi wuduk tu lebih afdal daripada tayammum. Jadi mereka nak buat ibadat dalam keadaan yang lebih baik. Sebab tu kita nak pergi ke mana-mana, bawa alat-alat salat. Bawa alat-alat salat. Di situlah menilai kita ini sejauh mana menjaga salat dengan orang yang tak jaga salat. Boleh nampak beza di situ. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini juga menunjukkan pada kita bersederhana dalam berwuduk. Sebab bila Bilal bawa bekas wuduk, sebahagian sahabat dia ambil, menceduk keluar dan mengambil wuduk dalam keadaan yang secukupnya. Dulu kita dah pernah bincang berapa kadar wuduk, jadi saya tak nak ulang. Dan mereka sebahagiannya minta orang tuangkan, sebahagiannya mereka ceduk dan mereka berwuduk dengan kadar air yang sangat sedikit. Mereka nak berkongsi supaya semua sahabat dapat berwuduk dalam keadaan yang sempurna. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam bersederhana ketika mengambil wuduk, dan tidak membuat pembaziran ataupun tidak membuat pemborosan dalam penggunaan air ketika berwuduk. Boros dan bazir ketika wuduk itulah salah satu menjadi asbab kepada salat kita tidak khusyuk atau kurangnya pahalanya, kerana wuduk adalah pelengkap kepada ibadat salat kita. Kemudiannya disebutkan juga yang ketiga, bagaimana hadis ini menggambarkan
harus memakai pakaian yang berwarna merah. Kerana dalam hadis ni menyebutkan Nabi SAW ketika keluar nak salat, Nabi memakai hullah. Hullah ni satu kain yang besar disarung di atas pakaian yang berada di dalam. Dia ambil tu kain, baju dah ada dah, sarung, baginda pakai. Yang mana hullah hamra ni, pakaian merah ni dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Raja Najasyi Ashamah. Raja Najasyi dia pernah hadiahkan pada Nabi jubah warna merah, yang mana dia merupakan pakaian yang dipakai oleh masyarakat Arab Yaman atau orang Yaman ataupun orang Ethiopia, orang-orang daripada Sudan atau daripada Habsyah. Jadi Nabi pakai. Di sini menunjukkan pada kita, apapun pakaian warnanya, asalkan ia menutupi aurat, boleh dibawa solat. Warna tidak menyebabkan solat itu batal ataupun tidak. Yang menentukan adalah menutup aurat atau tidak, menampakkan kulit ataupun tidak. Walau bagaimanapun, hadis ni bukan bermaksud kita kata sunnah pakai warna merah, tak. Kerana Nabi SAW memakai pakaian merah itu kerana ketika itu baginda memakai pakaian yang ada pada milik baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pakaian yang dihadiah kepada Nabi, dan Nabi suka memakai pakaian yang telah dihadiahkan oleh Najasyi, dan Nabi selalu memakainya. Sebab tu kalau orang bagi hadiah kat kita, tuan-tuan, sekali-sekala pakai baju tu dan nampakkan kepada orang yang memberi hadiah itu. Bukan kita nak riak pada dia, tapi nak memberitahu yang apa yang dihadiahkan itu kita manfaatkan. Kalau tidak, orang tu kata, aku bagi tak nampak-nampak dah tadi, buang tak. Sebab itu kalau orang memberi sesuatu pada kita, kita ambil, kita manfaatkan, jangan simpan. Kata kalau orang bagi kat tuan-tuan kain pelekat tuan-tuan dah banyak lah, tuan-tuan rasa tuan-tuan tak pakai, bagi kat orang lain yang boleh manfaatkan. Jangan kita sempitkan ruang pahala kepada orang yang nak mendapat pahala. Ya, memang dia sedekah, dia dapat pahala dah, tapi kita nak kembangkan lagi pahala dia. Ini kadang-kadang orang bagi, kita tak pakai pun, simpan, buat khazanah. Orang tanya, Haji pakai Haji? Okey pakai. Tak pakai lagi, buka daripada kotak pun benda lagi. Jadi jangan, manfaatkan. Sebab tu bila Nabi terima hadiah, kalau Nabi rasa Nabi tak boleh pakai pakaian itu, tak boleh manfaatkan, Nabi akan hadiahkan kepada Khawlah, ibu susuan Nabi. Kadang-kadang Nabi bagi dekat isteri sahabat, kadang-kadang Nabi beri hadiah kat sahabat. Maka ini menunjukkan betapa kita nak menghargai pemberian seseorang adalah kita manfaatkannya. Bukan sekadar menerima, tetapi manfaatkannya. Ya. Dan ini bukan menunjukkan sunnah pakai baju warna hijau atau warna merah atau warna hitam atau warna putih, walaupun Nabi pernah pakai semua baju ni, tetapi nak katakan harus. Kerana bila Nabi SAW memakainya, Nabi memakainya bukan kerana nak mengatakan kelebihan warna itu, tetapi kerana itu adalah pakaian yang disukai warnanya oleh Nabi, atau kerana warna itu adalah warna yang orang beri hadiah lalu Nabi manfaatkan. Kalau tidak, kesian orang pakai baju warna lain, biru ke kuning ke, Nabi tak pakai kalau ni, pakai tukar semua. Ini tidak, hukum dia adalah harus. Cuma Nabi pakai itu adalah kerana sifat manusiawi Nabi. Sifat manusia ni, dia ada cenderung kepada warna apa yang dia minat. Jadi warna dia tak berkaitan dengan hukum, ya, dia tak berkaitan dengan hukum, cuma itu kecenderungan.
Sifat manusiawi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minat kepada warna apa, dan kadang-kadang Nabi pakai warna itu kerana nak meraihkan persekitaran masyarakat kat situ, dan kadang-kadang kerana Nabi nak manfaatkan pakaian yang telah dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, pengajaran hadis ni, betis bukan di antara aurat. Kerana bila Nabi pakai pakaian hullah tadi, dan ketika pakaian Nabi SAW, tuan-tuan kalau biasa tengok orang-orang yang suka pakai kurta Pakistan, di sebelah-sebelah sana tu, baginda Nabi SAW kalau memakai pakaian kain jubah, baginda suka pakai di separuh betisnya. Tuan-tuan tengok betis tuan-tuan ni balik, separuh betis tuan-tuan, kat situ paras pakaian kain dan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka begitu. Kerana ada dalam satu hadis, ada seorang lelaki, dia pakai kainnya atau seluarnya bawah daripada buku lali, jalan seret-seret macam style zaman 70-an dulu, yang jenis atas kecil, bawah besar. Seluar bawah besar, saya lupa nama seluar tu. Ada zaman era-era tuan-tuan sempat lagu. Bila dia berjalan, dia sapu sampah. Dia tukang mop, cleaner. Secara tak langsung dia jadi cleaner, ya? Dia pergi mana, dia mop habis semua lantai. Bila Nabi SAW tengok dia pakai bawah daripada buku lali, Nabi kata, irfa', angkat. Dia pun angkat. Nabi kata, angkat lagi. Kemudian Nabi bersabda, pakaian orang mukmin itu adalah nisfas saqain. Pakaian orang mukmin itu adalah di bahagian separuh betisnya. Kenapa Nabi suka macam tu? Sebab itulah bila Nabi pakai separuh betis, sahabat boleh nampak betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi hujah betis itu tidak aurat. Nombor dua, sahabat boleh nampak putihnya betis Nabi. Maknanya mestilah pakaian kain atau jubah yang dipakai oleh Nabi SAW itu menampakkan betisnya. Kenapa Nabi suka pakai begitu, tuan-tuan? Kerana dia lebih untuk menjaga kebersihan. Supaya nak bawa solat tu kita tak mudah ragu-ragu. Kalau jubah kita terlalu labuh, kena lantai, kotor dan sebagainya, kita nanti menimbulkan waswas atau keraguan dari sudut kesuciannya, dari sudut kebersihan pakaian itu. Sebab tu saya pelik anak-anak muda, alhamdulillah, syukur mereka solat. Tapi kita kena ingat, syarat terima solat juga adalah kesucian. Solat saja kalau tidak menjaga kesucian, dia khawatiri solat tu tak diterima. Kerana salah satu syarat Allah kata dalam sah, kepada syarat sah solat, wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah suci daripada najis. Jadi kalau kita pakai seluar yang labuh, kita masuk tanda, kita bukan sedar dia labuh belah belakang tu, kita masuk dan sebagainya. Dan benda-benda ini nak menutup jalan-jalan was-was, jalan-jalan yang boleh meremehkan tentang soal kesucian dan soal kenajisan. Selain daripada Nabi suka pakai pakaian begitu, adalah kerana dia adalah merupakan pakaian orang-orang yang tawadhu'. Sebab zaman Nabi SAW, orang Rom, orang Parsi, mereka suka pakai labuh-labuh. Waktu kalau tuan-tuan tengok Maharaja dulu, raja-raja dia suka pakai kain kat belakang ni. Kain tu dia akan labuhkan sampai ke lantai, kemudian dia berjalan, nampak kemegahan dia. Sebab tu ada dalam satu hadis Nabi bersabda, man jarra thawbuhu khuyala, siapa yang suka melabuhkan kainnya, seluarnya,
selendang yang dipakai di belakangnya untuk bermegah-megah dan menyombongkan diri, adkhalahullahu finnar, Allah bakar di dalam neraka. Ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau perempuan tu jenis pakai jubah lah, tapi jubah yang beranda. Orang perempuan tak ada masalah kalau dia pakai labuh sebab kaki dia aurat. Lelaki tu yang kena pakai tidak labuh. Tapi hari ni kita tengok terbalik, lelaki pakai labuh, perempuan pula tak labuh. Dia ambil pakaian lelaki, lelaki ambil pakaian dia. Dia dah terbalik lah. Ya. Dan menunjukkan kepada kita bahawasanya, tapi kalau pakai juga tuan-tuan, seeloknya separuh betis. Tapi yang nak lebih baik, atas daripada buku lali. Jadi tuan-tuan cuba alter lah, seluar ke, kain ke, kalau pakai tu adjust supaya dia atas daripada buku lali. Sebab apa lagi satu Nabi suka pakai begitu? Tuan-tuan kalau pakai atas buku lali seluar, nak ambil wuduk senang. Kalau dah pakai bawah buku lali nak kena lipat. Betul kan? Bila kena lipat, nanti bila solat dia menimbulkan banyak pergerakan. Tengok tengah rukuk, alamak, kaki seluar punya tu dah lipat, dia betulkan pula, menambahkan pergerakan yang tak diperlukan di dalam solat. Ya. Baik, itu antara hikmahnya kenapa pakaian Nabi SAW begitu. Ya, nak memudahkan kita. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, beli baju tu jangan cantik saja, beli juga yang mesra solat atau mesra ibadat, supaya mudah kita nak ibadat tu, tidaklah payah. Setiap kali ada setengah seluar, saya tengok trend sekarang ni, mesra budak-budak muda lah, dekat bawah tu ketat. Dulu bawah besar, sekarang ni dia panggil apa, slim fit ke apa. Dia kat betis tu dekat paha sampai turun kat betis tu, dia jadi makin halus. Nak tarik tu sendat tu. Ni fashion baru ni. Kalau dia pakai atas buku lali ngam-ngam, cantik lah. Tapi kalau dia pakai bawah buku lali, dia nak tarik tu, nak basuh kaki dia ketika berwudu, yang tu agak sukar. Ya. Baik, dia kena tanggai daripada atas. Setiap kali nak wuduk tanggai semua, jenuh juga. Baik. Ini di antara pengajaran yang boleh kita ambil. Yang seterusnya tuan-tuan, di sini juga menunjukkan pada kita tuntutan fadilat untuk menjawab azan. Kerana Abi Juhaifah, dia seorang sahabat yang masih kecil. Ya, seorang sahabat yang masih kecil, remaja. Bila dia dengar Saidina Bilal melaungkan azan, dia ikut. Tuan-tuan, adanya amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Antaranya menjawab azan. Kenapa? Kerana kata para ulama, siapa yang menjawab apa yang disebut oleh muadzin, dia diberikan pahala seperti muadzin itu. Sebab tu Nabi ajar kita, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Bahkan ada seorang Arab Badui dalam hadis yang lain, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, orang yang melaungkan azan telah dapat pahalanya di sisi Allah. Kami yang tak boleh laungkan azan, macam mana dapat pahala? Tuan-tuan tahu jadi muadzin berapa banyak pahala dia? Setiap kali dia laungkan azan, tuan-tuan bayang pahala dia ni. Sampai mana suara dia sampai pokok dengar ke, batu dengar ke, semut dengar ke, air dengar ke, apa saja dengar, dia dapat pahala. Agak-agak saya kuliah hari ni dalam ni je dengar. Dia azan, luar sana dengar. Besar pahala dia pada saya ni. Lepas tu jumlah orang yang datang pula tu, orang ni datang,
Dapat lagi. Kerana dia mengajak orang untuk solat. Banyak pahala dia. Tuan-tuan tak cemburu? Saya tak pernah cemburu. Masalah tu. Sebab sahabat masa zaman Nabi, dia tengok Bilal boleh azan. Kalau boleh dia orang ni semua nak buat giliran. Okey, yang ni azan ni. Kalau buat macam tu jenuh nak bayar gaji. Semua jadi azan mereka. Contohlah. Jadi sebab tu di zaman Nabi lantik dua je. Bilal, Abdullah ibn Maktum. Tapi bila apa lagi pahala orang yang azan? Tuan-tuan, setiap hari masa Nabi hidup, dalam hadis, setiap hari semasa Nabi hidup, selepas solat Nabi tak tinggal doa untuk dua orang di kalangan umat ni. Dua orang ni Nabi doa. Satu, imam. Siapa yang memimpin imam solat di kalangan umat Nabi? Dua orang yang melaungkan azan. Nabi setiap kali lepas solat Nabi akan doa, Allahumma rsyid a'immatal muslimin waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berilah hidayah dan petunjukmu kepada orang yang menjadi imam. Tuan-tuan kalau pernah jadi imam, walaupun pada isteri, masuk dalam doa Nabi. InsyaAllah tak sesat. InsyaAllah tak sesat. Sebab Nabi doa. Tapi kalau semua hidup jadi makmum je, masalah. Suruh jadi imam, turun balik. Ada saya pernah semayang kat Rena. Semayang kat Rena, dia jadi imam. Saya duduk sebelah, Allahu Akbar. Dia undur. Dia undur belakang pula. Kita pula duduk depan. Kita niat ngikut dia. Dia ghost time. Go ahead ghost time. Dia undur ke belakang. Takkan kita nak mengundur pula, jadi main ngundur pula. Kita ngundur, dia ngundur dah sekali, bila nak habis semayang. Dan sebab itu kalau nak dapat pahala muazzin, Nabi ajar kat Arab tadi tu, Arab Badui tadi, kamu ucap bila kamu dengar apa yang diucap, kamu dapat pahala. Macam orang perempuan dia tak ada laung azan, macam mana dia nak dapat pahala tu? Jawab azan lah. Sebab itu Abi Juhaifah dia jawab azan tu. Dan dia riwayatkan macam mana dia siap nampak macam mana cara Bilal melaungkan azan. Cara mana Bilal melaungkan azan. Ya. Di sini juga menunjukkan pada kita galakkan untuk memalingkan kepala ketika azan, ketika hayya 'alatain. Ketika seruan hayya 'alatain ni menyeru. Sebab zaman dulu dia tak ada speaker, tuan-tuan. Sebab tu ulama berbeza pendapat. Zaman sekarang kan ada speaker, semua dengar. Perlu tak kita paling lagi ke kanan dan ke kiri? Sebahagian ulama kata tak payah dah. Sebab tujuan Nabi ajar Bilal paling tu nak bagi semua orang dengar. Terutamanya pada lafaz nak ajak semayang dan nak ajak kejayaan. Tapi sebahagian ulama kata tak kena buat. Sebab apa? Walaupun hikmah tu dah tercapai, suara boleh dengar, speaker kita push, letak merata, tapi sebab Nabi pernah buat macam tu, ajar Bilal macam tu, kita buat macam tu juga. Walaupun tujuannya telah tercapai. Walaupun kita pusing kat dalam bilik azan, bukan siapa nengok kita pun, bukan siapa dengar pun, pasal suara kita keluar dekat mikrofon. Maknanya kalau Bilal tu tak hayya 'alas solat macam ni pun tak ada masalah lah. Tapi kalau dia buat juga, dia dapatlah pahala tu. Pahala mengikut seperti mana yang diajarkan baginda kepada Bilal. Ini hanya dipalingkan hanya pada hayya 'alatain. Ada dua cara saya dah sebut tadi. Disunatkan berbuat demikian. Okey, yang terakhir pengajaran dalam hadis ini menunjukkan sunnahnya bila kita salat untuk kita mengambil sutrah. Salat ambil sutrah. Sebab tu sekarang ni susun saf macam sekarang ni, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita buat sebelum ni dia macam apa tu? Macam mana saya pun tak tahu nak kata kan.
Sebab apa? Satu, kalau orang nak keluar, dia tak payah lintas di bawah, dia keluar terus lurusnya. Nombor dua, ada pahala sutra. Tuan-tuan semayang, orang depan tuan-tuan menjadi sutrah bagi tuan-tuan. Sebelum ni kalau kita semayang, tak ada orang depan kita, jadi tidak ada sutrah. Jadi bila kita buat macam tu, kita dapat pahala sutrah. Cuma dalam bab sutrah ni, sebab tu siapa solat dia ambil sutrah dengan orang solat tak ada sutrah, yang ada sutrah lebih banyak pahala. Cuma sutrah ni ada perbincangan ulama. Yang pertama, apa tujuan sutrah? Tujuannya nak bagi khusyuk, satu. Nombor dua, nak menghalang orang daripada melintas di hadapan kita yang sedang salat. Dua. Yang ketiga, tujuan mengambil sutrah ini adalah untuk meletakkan had batasan kawasan orang yang salat. Kita nak letakkan had batasan orang yang salat. Sebab tu dalam mengambil sutrah ni ada tiga pandangan. Satu, dalam mazhab Syafi'i kata ambil sutrah hukumnya sunnat muakkad, dia tidak wajib. Kalau wajib dosa kita tuan-tuan, hukum dia adalah sunnat muakkadah, maknanya kalau kita buat dapat pahala lebih. Cuma dalam bab sutrah ada tiga. Satu, tuan-tuan ambil kata Imam Nawawi, kadarnya 2/3 hasta tinggi ni. Mana ni satu hasta. Kalau tuan-tuan ambil satu benda nak jadikan sutrah, tuan-tuan kena dirikan. Contoh kalau botol air ni pendek, tak boleh jadi. Ini yang paling afdal. Paling kurang kena tinggi sini sampai sini, 2/3 hasta. Kenapa? Nak bagi orang nampak. Tapi yang kedua, kalau tak mampu juga ambil tiang. Tiang tu bukan untuk menyandarnya, dia juga untuk dijadikan sutrah, kursi ke apa-apalah, ataupun belakang orang, semayang belakang orang. Kalau tak boleh juga kita semayang belakang orang tu bangun pula, sudah je. Kita letak benda ni, botol air berapa liter tu, orang tu ambil pula pergi bawa minum. Apa kita buat? Kalau tahap yang ketiga dalam mazhab Syafi'i kata, kalau tak boleh juga gunakan line, garisan. Dalam hadis kata fal yukhatti khattan. Ni garisan. Sebab tu masjid ni bagus dia ambil kapet yang dah ada garisan. Maknanya kalau orang semayang kat situ, kat line putih tu orang pijak, tuan-tuan lalu di hadapan atas line putih ni, itu tak dikira melintas dia. Tapi ada setengah masjid, macam tuan-tuan pergi masjid negara sebagai masjid, dia kosong je saja, dia tak ada line ni. Dia tak ada line, dia cuma letak stiker ni lah, dia tak ada line. Yang tu kena ambil sutrah. Kalau tak, kita main semayang dia, orang lalu, yang lalu tu kerana kita tak ambil sutrah, kita pun berdosa. Bukan orang yang lalu tu sahaja yang berdosa. Tapi ada sebahagian mazhab Syafi'i kata, oleh kerana sejadah ni dia dah letakkan had batasan, kan tujuan sutrah tu nak menentukan had batasan. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia memadai untuk dijadikan sutrah. Sebab itu ada hikmahnya berlakunya SOP ni. Kita dah hidupkan satu sunnah lagi, iaitu solat menggunakan sutrah. Sebelum ni orang tak buat sajadah. Sunnah yang sebelum ni, sebab SOP kita ambil uduk daripada rumah. Sebelum ni semua pakai ambil uduk kat masjid. So ada hikmah bila Allah jadikan benda ni. Banyak sunnah Nabi yang dulu orang tak buat, sekarang orang buat. Baik, wallahu taala alam. Kita tangguh sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.